Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak, sihat? Alhamdulillah, hari ni Ustazah nak berkongsi satu kisah yang memberi inspirasi khas kepada anak-anak calon tasawuf Islam yang akan menghadapi peperiksaan SPM 25 Mac nanti. Okey. Sebab tak lama lagi dah, semudahan video yang memberi kisah inspirasi ini dapat menaikkan semula semangat anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan nanti. So Ustazah nak share tentang satu kisah yang berlaku pada peristiwa pada tahun 1986. Dan masa tu Ustazah baru darjah 3, 1986. Peristiwa itu berlaku di New York dalam pertandingan larian maraton antarabangsa. Apa yang menariknya, ada seorang peserta bernama Bob Belan yang tidak ada kaki kerana kakinya terpotong ataupun cedera semasa Perang Vietnam. Dia merupakan bekas veteran Perang Vietnam, tentera yang terkena perangkap samar pada perang tersebut. So kaki dia dipotong. Tapi dalam pertandingan larian maraton ini, Bob menyertainya dengan cara dia menggunakan tangan ni lah, kedua-dua belah tangannya. Dia menggunakan apa saja potensi yang ada pada badan dia dengan menggunakan tangan dan menolak badan dia ke depan. Itu cara larian yang dilakukan oleh Bob. Dan menariknya, larian ini sejauh 42 km. Anak-anak boleh bayangkan tak macam mana berlari dengan tangan sejauh 42 km. Dan apa yang sangat memberi inspirasi, Bob ini menamatkan larian tersebut dengan kedua-dua belah tangannya itu di saat orang yang normal 5 km dah ada yang stop dan dah rasa penat, so stop. Kemudian 10 km ke depan lagi lebih ramai lagi yang berhenti atau menarik diri ataupun sekadar santai-santai sahaja berjalan. Tetapi Bob masih lagi meneruskan lariannya. Untuk 10 km yang pertama itu, Bob berhenti, rehat dan menukar sarung tangan dia yang koyak rabak. Kerana dia menggunakan tangannya kan. So dalam 10 km tu dia berhenti sekejap dan menukar sarung tangannya. Kemudian dia berehat bagi tenaga dia pulih kembali. Dia teruskan lagi larian tersebut dalam keadaan larian seadanya dia lah. Okay, kemudian untuk meneruskan itu 42 km itu Bob mengambil masa selama 5 hari. Tapi dia tidak berhasrat untuk berhenti. Cuma 100 meter sebelum akhir tamat larian dekat dia punya garisan penamat itu, Bob jatuh terguling. Dia jatuh terguling sebab terlalu penat. Jadi pada saat itulah dia rasa ingin berhenti daripada meneruskan lariannya kerana terlalu penat. Dengan kesakitan lah dia hadapi sepanjang dia meneruskan larian tersebut. Dan apa yang membangkitkan semangatnya apabila dia mendengar teriakan ayahnya memberikan sokongan padu kepadanya, iaitu Bob, teruskan maju Bob. Dia mendengar laungan ayahnya memberi kata-kata semangat kepadanya. So masa tu Bob sekejap memejamkan mata dia, kemudian dia membetulkan corak nafas dia ataupun tarik nafas. Mungkin dia bagi melegakan ketegangan yang dihadapinya itu. Kemudian dia mengumpul seluruh semangat. Dia meneruskan lariannya dengan perlahan-lahan terlebih dahulu sebelum dia bangkit dengan lebih laju lagi untuk menamatkan larian tersebut. Dia pun mendengar di sekeliling dia tu tepukan gemuruh daripada para penonton lah yang memberi kata-kata semangat kepadanya. Okey, dan akhirnya apabila Bob sudah menghampiri garisan penamat, dia melompat untuk menghabiskan. Maksudnya dia letakkan tangan dia dan terus melompat
dan berjaya menamatkan larian tersebut. Dan apa lagi, semua penonton bersorak gembira kerana kagum dengan semangat yang telah dilontarkan oleh Bob tadi. Jadi dekat situ Bob bukan sahaja berjaya menamatkan larian tersebut, tetapi juga termasuk pecah rekod, masuk dalam Guinness Book of Record, dalam rekod dunia, kerana satu-satunya orang kurang upaya yang berjaya menamatkan larian yang sejauh itu. Jadi begitu menarik kisah Bob ini, yang mana apabila ditanya oleh wartawan macam mana dia boleh habiskan larian tersebut, Bob cakap dia bukan orang yang hebat. Dia tak rasa dia orang yang hebat, dan kamu sendiri boleh tengok macam mana keadaan saya, tidak ada kaki. So saya bukan orang yang hebat, tetapi dia kata saya hanya menyelesaikan apa yang saya sudah mulakan. Dekat situ kita boleh ambil pengajaran. Kita dah mulakan peperiksaan SPM, sekarang kita nak selesaikan peperiksaan SPM, dan kita nak selesaikan tu biarlah dengan cara yang kita rasa sangat puas hati. So dia kata dia sangat rasa bahagia apabila dia melalui proses-proses untuk mendapat kejayaan seperti hari ini. Dia dapat kelukaan, melecet, berdarah, hati dia pun rasa sakit apabila dia melihat garisan penamat tu kan, masa dimulakan jauh, kemudian bila dah nak hampir 100 meter tu dia jatuh, terguling, so dia sangat sakit hati. So itulah dia kata kebahagiaan dia semasa proses untuk mendapatkan kejayaan sebagaimana yang didapat sekarang ini. Jadi saya perlu kembali fokus dan perlu committed untuk mendapatkan kejayaan tersebut, kerana dia rasakan tidak ada orang yang gagal dalam larian maraton ini. Jadi anak-anak, kita perlu tahu sebenarnya tak ada masalah berapa lama yang perlu kita habiskan untuk mencapai impian dan juga untuk mencapai kejayaan. Sekarang kita dah mulakan, dan kita nak menamatkannya, kalau boleh biarlah dengan rasa puas hati. Sebab itulah kita kalau boleh, bila kita belajar, kita buatlah sesuatu dengan penuh keikhlasan, penuh rasa tanpa paksaan, kita buat dengan penuh rasa semangat. Mudah-mudahan kejayaan yang akan mengiringi kita. Walau kita selemah mana sekalipun, walaupun kita banyak rasa kekurangan diri, yang penting kita perlu ada kesungguhan. Sebagaimana Bob tadi, Bob ada kekurangan, tetapi dia tidak menjadikan kekurangan itu sebagai sebab untuk dia tidak berusaha. Begitu anak-anak. Jadi kita sempurna, kita ada angka, dan kita sebelum ini pun dapat menjawab dengan baik. Ada yang dapat A, tetapi kita seolah-olah merasakan perkara itu terlalu mengambil mudah perkara tersebut, sehingga kita belajar pun cincai, kita tak bersungguh. Lepas tu bila kita mendapat keputusan, kita akan menyesal dengan apa yang kita lakukan itu. Jadi sedangkan peluang yang Allah bagi kepada kita di saat kita ada kelapangan kesihatan, kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak memberikan yang terbaik sepanjang jarak masa yang begitu lama Allah berikan. Gap masa di antara satu peperiksaan tasawur ini, anak-anak punya masa yang lama. Jadi apa kata dengan masa yang tinggal beberapa hari ini, peruntukkan masa sepenuhnya untuk tasawur Islam, supaya kita tidak mendapat pencapaian selain daripada A. Kita nak A sahaja, kerana ruang masa yang Allah bagi untuk kita sangat lama untuk kita study. Apatah lagi mata pelajaran tasawur berkait dengan agama kita sendiri. Jadi amatlah rugi kita tidak memanfaatkannya. Jadi itu saja kata-kata semangat ataupun tazkirah ataupun video yang memberi perkongsian yang berkait dengan inspirasi diri. Mudah-mudahan dapat membantu anak-anak semua. Jom kita ubah daripada yang buruk kepada yang lebih baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.